أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Minggu lepas kita belajar tentang hukum isim yang marfu' selepas jar majrur dan zarf. Contohnya ma fid dari ahadun kan? Ma fid dari ahadun, tiada di rumah seorang pun. Jadi ahadun ni terletak selepas jar majrur fid dar. Jadi hukum dia apa lagi? Kalau kita baca dia dengan rafa' ahadun, siapakah yang merafa'kan dia? Status dia dalam i'rab sebagai apa? So ada yang mengatakan dia ni mubtada, ada yang mengatakan dia tu fa'il. Syarat dia kena ada nafi ke, ada istifham, dan segala-galanya lah. Segala permasalahan telah disebut oleh Ibn Hisham. Habis itu dia beri satu peringatan sini, tambihat. Ada beberapa peringatan di sini. Tambihat. So, tambihatun. Hazihi tambihatun. Ataupun kita kata tajuk aku sekarang ni, unwani adalah tambihatun. Masih lagi berkenaan dengan ni, bentuk yang sama. Bentuk yang sama artinya kalau kita ada jar majrur, misalnya fiddari, di rumah, ada Zaid, Zaidun. Ataupun amama al-bait, di depan rumah ada Zaid, Zaidun. Yang ni zaraf, yang ni jar majrur. Selepas dia ada isim marfu', ni isim marfu'. Okey, dia kata perkara yang sama ni cuba kamu lihat syair mutanabbi. I'rab dia macam mana? Al-awwalu, tambih yang pertama. Mana at-tanbihu al-awwalu lah kan? Tanbihu al-awwalu. Tambih yang pertama ialah yuhtamalu qaulul mutanabbi. Al-mutanabbiyu. Seorang penyair nama dia Mutanabbi. Gelaranlah Mutanabbi. Dia mengaku dia jadi Nabi. Hebat sangat bahasa Arab. Yuhtamalu qaulul mutanabbiyu, yang menyebut tentang yazkuru daral mahbubi, rumah orang yang dicintai. Apa kata Mutanabbi? Zalta. Maksudnya ada dua lah tu. Zalilta gitu. Biasanya boleh kita hazafkan satu lam. Jadi zalta. Jadi maksudnya kamu jadi. Kamu jadi. Zalta tantawih. Kamu jadi terlipat. Dia ha tu refer kepada rumah tu lah. Biha. Di rumah dia. Kasih ni dia mari kan. Mari jalan lama tak jumpa kasih. Mari tengok rumah kekasih dia. Dah hancur lebur dah. Jadi dia pun sedih yang tepuk dada dia. Alah. Teringat kekasih. Orang Arab. Dia kata orang Arab dulu, kalau dia sedih, cinta sangat, sayang sangat, dia tepuk dada. Jadi tangan dia tu letak di dada kan. Dia upamakan letak di tempat yang hati kita ni, hati dia kata hati ataupun jantung yang berdegup ni, panah. Jadi tangan tu duduk di tempat panah. So zalta biha tantawi. Kamu dia kata jadi terlipat, maknanya kamu ni duduk bersama
dengan rumah kekasih kamu tadi. Jadi kamu dimaksudkan tu tangan kamu lah kan. Ala kabadin. Zilta tantawi. Ini khabar dia lah kan. Kamu jadi melipat. Di atas, pada tangan kamu lah. Melipat di atas kabadin. So kabadin asalnya hati kan. So, hati yang nadijatin. Asal najidah ni masak kan. Tapi sini maksud dia panah. Hati yang panas. Hati yang panas. Hati yang masak. Hati yang panas. Fauqa khilbiha. So tangan kamu tu duduk atas hati tapi duduk di celah lah. Di atas khilbiha. So khilbah ni tempat pemegang jantung ataupun pemegang hati. Maknanya luar hati lah. Khilbiha. Kalau dalam kamu dia kata ziyadatul kabid. Ziyadah. So ziyadah maknanya yang lebihan dia tu lah. Tempat dia duduk bergantung tu. Seolah-olah maknanya tangan tu duduk di pangkal jantung, pangkal hati. Fauqa khilbiha yaduha. Tangannya. Kamu di sini tu asalnya makna tangan. Yaduha. Tangannya. Macam mana tu? Jadi tangan di sini, masalah kita sini, tangan ni, kenapa kita baca yaduha? Kenapa kita tak, orang Arab dia baca yaduha, dia tak baca yadaha, dia tak baca yadiha. So kalau kita baca yaduha, so kita kena i'rab dia. Dia ni sebagai apa? Sebagai, kita ada dua je kemungkinan kan? Sebagai fa'il ataupun sebagai mubtada. Okey, kemungkinan panas ni. Yang panas ni ialah tangan tu panas. Hati yang panas, yang mana panas itu ialah tangan dia. Tak ada guna hati panas. Yang kita nak isyaratkan adalah tangan tu. Tangan diri kita tu. So yaduha kan? So kalau kita kata yaduha, so ini fa'il lah. Fa'il kepada nadij. So untuk orang yang belum belajar lagi tu dia masalah kan? Sebab kita kata ni sifat ni kan, sifat sirah ni sirah sifat. Kalau sirah sifat dia boleh beramal seperti fi'il. Fa'ilun ataupun fa'ilatun. Dia boleh beramal seperti fi'il. So dia jadi fa'il dia lah. Satu lagi kemungkinan antara dua ni. Fauqa khilbiha yaduha. Ini masuk dalam pelajaran kita lah. Maknanya ini zaraf. Di atas khilbiha. Di atas pangkal jantung. So ini zaraf kan. So zaraf. Kalau duduk depan. Maka yang sini akan jadi mubtada. Okey. Jadi dia kata yuhtamalu. Ataupun yahtamilu lah. Sebab ada sini an kan. Yahtamilu qawlu tanabi an takuna. Pandangan kata-kata mutanabi ini kemungkinan boleh jadi an takuna liyad, tangan tu. So tangan ni jadi fa'ilatan. Jadi fa'il kepada nadijah. Jadi yang panas tu ialah tangan. Kabid yang mana tangannya panas. Ataupun yadung tu dia jadi fa'il kepada zaraf. Ni zaraf kan? So zaraf juga kan kita belajar zaraf fauqa khilbiha. Fauqa di atas khilbiha. Ini zaraf. Atas bawah ni kita panggil zaraf. Fauq. So zaraf dia boleh jadi apa? Menggantikan fi'il. So dia sendiri kita jadi fi'il dah. So bila jadi fi'il, maka yadung tu jadi fa'il dia. Yaduha jadi fa'il.
So kalau kita iktibarkan, kita anggap bahawa fauqa khilbiha ni dianya seperti fi'il dah. So fa'il dia nya yadun. Satu kan? Satu dia fa'il kepada nadijah. Yang kedua dia fa'il kepada zaraf. Yang ketiga bil ibtida' yang saya sebut awal tadi. Bil ibtida'. Maknanya dia antakuna yadu fihi fa'ilatan bin nadijah awil zaraf au bil ibtida'. So dia jadi mubtada' lah. Mubtada' maksudnya dia duduk sini. Asalnya ialah yaduha. Asalnya yaduha fauqa khilbiha. Tangan dia duduk atas hati. So ini mubtada' kan? So mubtada' dirafa'kan dengan ibtida'. Maknanya keadaan dia sebagai permulaan itu adalah amil yang merafa'kan dia. Starting dia tu. Dia as a beginning. Dia sebagai permulaan ayat. Permulaan itulah amil dia. Kita panggil ibtida'. Kenapa ibtida' pula, fa'il pula? Kan kalau kita ngaji asalnya. Asal rafa' ni kan. Kalau kita ngaji awal-awal permulaan kan. Asal rafa' dia kata dia ni fa'iliyah. Asal rafa'. Kalau istilah yang dia guna fa'iliyah. Kalau nasab maf'uliyah. So dia guna maf'uliyah, fa'iliyah. Walaupun mubtada' khabar kau semua masuk grup fa'iliyah. Okey. Tiga-tiga boleh ni. Mana kalau masuk periksa lah, kalau mau periksa kan. Dia kata yadu ni, kenapa kamu baca yadu ni? Siapa yang merafa'kan dia? So, i'rab dia macam mana? So, yang pertama, dia kata dia ni fa'il kepada nadij ataupun fa'il kepada fauqa khilbiha ataupun dia adalah mubtada'. Tapi antara tiga-tiga ni mana yang paling baligh? Dia tak kata paling sahih, paling baligh. Maknanya dia pergi kepada balaghah. Maknanya paling makna tu lebih terasa. So wa awalu ablagu. Dia kata kaitkan yadu ni dengan nadij. Itu lebih tinggi makna dia. Lebih dalam makna dia. Lebih ablagh. Li'annahu asyaddun lil hararah. Kerana cara ni lebih menunjukkan kepada kepanasan. Mana bergelora teringat kasih kan. So mestilah tangan tu mesti dikaitkan dengan benda yang panas. Kalau kaitkan dengan benda duduk letak saja, di bahagian-bahagian tu tak terasa sangat letak mana-mana kan. Ini letak atas api ya. Panas. Okey, sekarang ni dia baru bagi vocabulary pula. Patutnya bagi vocabulary dululah nak faham syair ni. So khilb di situ makna dia ziyadatun kabid. Lebihan pada hati. Mana pangkal dia tu, tempat dia bergantung tu ada daging lebih kan. Itu panggil ziyadah. Lebihan ataupun kita panggil pangkal yang menggantungkan kabid. Ataupun ada juga orang tafsirkan khilb ini ialah hijab. Hijab ni kita panggil penutup. Penutup kepada hati. Al-qalbi. Maknanya tangan dia tu duduk di dekat dengan dudukan selaput lah. Ataupun tafsir dia yang ketiga, khalib tu, khilbun tu boleh jadi ma bainal kabid wal qalbi. So antara jantung dengan hati ada pemisah. Tu duduk tengah-tengah tu dia kata. Okey, penyair ni dia kaitkan tangan ni dengan hati. So kalau kita ngaji balaghah mesti ada kaitan tu kita namakan mulabasah. So wa adhafa al-yada. So penyair telah mengaitkan tangan itu dengan kabid, dengan hati. Kerana adanya hubungan lil mulabasah. Kalau kita
nak buat syair ke apa-apa, kita nak kiaskan kan. Yang ni kias dengan yang ni. Benda yang maknawi kias dengan benda yang jamik. Benda yang ain. Bulan kan, bulan tu ain. So kias dia kepada cantik. So mesti ada hubunganlah kecantikan tu dengan Zaid seperti bulan. So apa hubungannya Zaid dengan bulan? Sama-sama lawa kan? Sama-sama cerah. Barulah boleh kita kata kalau ada hubungan tu barulah sahlah pertautan antara benda yang kita nak kaitkan. So dia kata sini hubungan antara kabid tadi dengan tangan ada hubungan mula basah. Hubungan bainahuma, between antara dua tu, li'annahuma fil syakhs, kerana kedua-duanya ada pada anggota manusia. Li'annahuma fil syakhs, syakhs mana? Individu, ada pada tubuh badan. So maknanya sesuatu yang ada pada tubuh badan tu boleh kias antara satu sama lain. Jadi kalau kita ada tiga i'rab, so ada tiga terjemahan lah. Okay, sekarang ni dia datangkan satu masalah lain pula. Masalah ayat seperti ni. Fi darihi Zaidun. Sebelum ni ayat yang dia bagi simple-simple aja. Contohnya fi dari, di rumah. Yang saya beri sebelum ni kan. Di rumah ada Zaid. Zaidun. So ayat sebenar dia yang masa kita belajar sebelum kita belajar ketika awal-awal kan. Kita belajar bahasa Arab, simple-simple Arabic. Kita mula dengan isim dulu kan. Zaidun fi dar. Zaid is in the house. Zaid is in the house. Tapi bila kita naik level tinggi sikit, dia kata boleh je kamu tukar position. Kamu tulis fiddari Zaidun. So, kamu kata Zaid ni mubtada. Kemudian fiddar kamu kata khabar, predicate. Yang ni pun sama juga. Kalau kamu tukar pun still sama juga. Yang ni khabar tadi. Walaupun duduk depan kan, sebab asal dia duduk sini kan. Ini khabar, yang ni mubtada. Cuma kita tambah sikit lah sebab duduk depan ni kita panggil khabar muqaddam. Yang diletakkan di depan. Yang ni kita namakan khabar mubtada muakhar. Yang ni simple aja. Baik, sekarang ni kalau kita tambah hu tu. Kalau kita kata Zaidun fi darihi. Zaid di rumahnya. Zaid berada di rumahnya. Betul lah kan? Sebab dhamir ni, biasanya dhamir kita kemukakan bila ada isim zahir telah kita sebut sebelum ni. Barulah sah adanya dhamir. Pronouns tu kita sebut bila isim zahir telah disebut sebelum ni. Hu Zaidun fiddar. So hu ni Zaid. Tapi sekarang ni kalau kita tukar balik, fiddarihi Zaidun. Terbaliklah pula kan? Kita sebut dhamir dulu. Lepas tu baru Zaid. Boleh tak? Dia kata boleh. Sebab walaupun Zaid ni lafaz dia di sini, tapi status ni Arab panggil rutbah. Ataupun darjah. Saya tulis kot Melayu je. Rutbatun. Ataupun darjah. Status dia ni, rutbah dia ataupun darjah dia ni, sebenarnya duduk sini kan? Sebenarnya Zaidun fi darihi. Walaupun dia duduk belakang sekarang ni, tapi asalnya dia duduk di depan. Jadi kalau yang asalnya duduk di depan, walaupun kita kebelakangkan dia, maka kita masih consider dia punya status asal dia. Jadi sah lah. Ayat ni betul. Jadi maknanya Zaid ni, rafa' dia ni kerana apa? Kerana dia menjadi mubtada. Jadi yang merafakkan dia ialah ibtida. So wala khilafa. Tidak ada percanggahan. Fi ta'ayyuni dalam menentukan ibtida. Makna mubtada itu
fi nahwi dalam contoh seperti fi darihi Zaidun. Maknanya untuk Zaid ni. Yang merofakkan dia ni ialah ibtida. Sebab apa kita kena kata gitu? Li'alla ya'uda, agar dhamir tidak akan kembali kepada ala muakhirin. Tidak kembali kepada yang muakhirin, yang lewat. Lafzan wa rutbatan. Lafzan wa rutbatan. Secara lafaz dan juga secara rutbah. Secara lafaz dan juga rutbah. Ni kan, secara lafaz dan rutbah. So kalau kita i'rab dia mubtada, kita i'rab mubtada, artinya dia berada di sini. Zaidun. So kalau dia duduk sini, tak apalah ada sini awal pun kan. Tak apalah duduk sini pun kan. Sebab hakikat dia duduk depan. Zaid ni. Sebab kita i'rab ibtida, mubtada. So bila kita i'rab dia mubtada, so dia duduk sini. So no problem lah, dia hanya lafaz saja. Lafaz sahaja duduk sini. Tapi rutbah dia, status dia duduk sini. Status asal dia. Yang kita tak naknya ialah lafaz duduk sini, rutbah pun duduk sini. Dua-dua duduk sini. Yang tu kita tak nak. Lafaz pun duduk belakang ni, rutbah pun duduk sini. Ini bila terjadi? Bila kita i'rab Zaid ni sebagai fa'il. Kan tadi kita kata jar majrur. Sebelum ni jar majrur boleh jadi fi'il kan? Ini fi'il. So kalau kita i'rab ini sebagai fi'il, maka Zaid akan jadi fa'il. Betul tak? So fa'il dia mesti datang selepas fi'il. So akan jadilah fi darihi Zaidun. Ini fi'il. Ini fa'il. Sebut fa'il. Fa'il sebut. Tapi dhamir datang lebih awal lagi. Tak boleh lah kan? Maknanya lafaz disebut, rutbah pun cannot. Sebab tu dia kata tak ada khilaf kalau kita i'rab mubtada. Semua orang bersetuju. So boleh buat ayat macam ni, boleh tulis fi dari Zaidun. Cuma i'rab tadi kena kata ini mubtada, tak boleh kata fa'in. Fa'in qulta. Satu lagi, dia buat ayat contoh membingungkan. Dia tak kata Zaid duduk rumah tu. Dia kata berdirinya Zaid tu duduk rumah. Mana fi darihi qiyamu Zaid. Berdirinya Zaid tu duduk di rumah. So kalau kita buat ni, bentuk yang asal dia, qiyamu Zaidin fi darihi. Bukan Zaid duduk rumah dia tu. Qiyam tu duduk dalam rumah. Maksudnya Zaid ketika duduk dalam rumah tu, dia duduk berdiri. So berdirinya Zaid itu di rumah dia. Berdirinya Zaid di rumahnya. Boleh tak kita i'rab macam tu? Macam atas tadi. Lam yujis al-kufiyuna. Ulama Kufah tidak mengizinkan ayat ini al-battata sama sekali. Amma 'ala al-fa'liyah. Adapun kalau dia jadi fa'il. Maknanya kalau kita anggapkan fida ni sebagai fi'il, maka qiyam tu akan jadi fa'il. Maka kis macam tadilah atas tadi kan, tak boleh kan? Sebab dhamir ni datang awal sebelum isim zahir. So falima, adapun kalau di atas i'rab tu, di atas kita kata dia sebagai fa'il, maka sebagaimana yang kita telah kemukakan alasan dia. Falima qaddamna. Satu lagi i'rab dia kita kata mubtada kan. Wa amma 'ala al-ibtidaiyah, adapun kalau i'rab dia tu dia dirafa'kan oleh ibtida, fali anna dhamira kana dhamir lam ya'ud 'ala al-mubtada.
فلأن الضمير لم يعود على المبتدأ بل على ما أضيف إليه المبتدأ والمستحق للتقديم إنما هو المبتدأ. Itulah. Sini kan. Kita kata sini qiyamu Zaidin fi darihi kan. Mana mubtada'nya? Zaid ke qiyam? Qiyam lah kan? Ni mubtada'. Ni mubtada'. Hi Zaid. Jadi dhamir tu tidak kembali kepada mubtada', tapi kembali kepada mudhaf ilaih. Jadi hi tu tak ada refer kepada siapa-siapa kan. Seolah-olah macam tak ada refer kepada siapa-siapa. Refer kepada Zaid. Sepatutnya dhamir ni, dhamir khabar ni, dhamir yang ada pada khabar sepatutnya kembali kepada mubtada' qiyam. Jadi kalau kita terjemah berdirinya Zaid di rumah berdirinya. Patutnya berdirinya Zaid di rumah Zaid itu sendiri. Bukannya berdiri Zaid di rumah berdiri. So kita tak kata dia sebagai mubtada' kerana dhamir lam ya'ud ala mubtada', kerana dhamir hu ni tadi ni, hi ni tidak kembali kepada mubtada'. Bal ala ma udhifa ilaihi al-mubtada', tetapi kembali kepada apa yang idhafahkan kepada mubtada', iaitu mudhafu ilaih. Wal mustahiqqu litakdim innama huwa al-mubtada'. So yang layak untuk ditakdimkan sebenarnya ialah mubtada' kan. Ni kita takdimkan ni duduk depan ni, sepatutnya kalau duduk depan ni ialah mubtada'. Itu ulama Kufah lah. So ulama Kufah kata tidak boleh. Kamu i'rab dia sebagai fa'il pun tak boleh. Kamu i'rab dia sebagai mubtada' pun tak boleh. Tapi ulama Basrah kata boleh. Wa ajazahu al-basriyun bisriyuna. Ulama Basrah kata boleh mengijazatkan, membenarkannya. Dengan mengatakan marfu' ni ayakuna marfu' sebagai mubtada' saja. So untuk ulama dia hanya izinkan i'rab ni sebagai mubtada' saja. Fa'il tak boleh. Sebab fa'il itu akan jadi, kalau sini fi'il kan, sini akan jadi fa'il kan. Okay. So dia kata la fa'ilan. Tidak boleh jadi fa'il. Ni ulama Basrah. So ulama Basrah izinkan qiyam ni sebagai mubtada'. Boleh. Sebagai fa'il tak boleh. Sebab fa'il tadi kan jadi masalah mendahulukan dhamir daripada isim zahir. Okey. Kalau mu kata boleh tu macam mana? Kan dia kata qiyamu Zaidin fi darihi. So bagi ulama Basrah, dia tak kisah ni qiyam ni, sebab dia kata mudhaf dengan mudhafu ilaih dia anggap sebagai syai'un wahid, benda yang sama. Sebab kadang-kadang tu bila kita buang mudhaf boleh diganti oleh mudhafu ilaih kan. Banyak pun dalam Quran pun ada, kita hazaf mudhaf diganti oleh mudhafu ilaih, menempat di tempatnya, benda yang sama. So maknanya qiyam ni dengan Zaid ni dia benda yang satu. Tak mungkin berlakunya qiyam tanpanya Zaid, tak mungkin berlakunya Zaid tanpanya qiyam. Jadi seolah-olah sini ni Zaid juga. Seolah-olah Zaid juga. So sahlah sini adanya dhamir. Dhamir yang kembali kepada Zaid. Walaupun Zaid di sini bukan main. Mainnya qiyam.
Sebab kita terpaksa kata begitu sebab memang kalam Arab pun guna macam tu. Dia qaulihim. Kan orang Arab kata fi akfanihi, pada kain kafan dia adanya darjul mayyit, pelipatan mayat. So, mayat ni kata dilipat-lipat, digulung-gulung. Darju ni ada setengah riwayat tu sebut lafu al-mayyiti, lipat-lipat, memasukkan mayat ke dalam kain kafan, gulung-gulung dia tu. Ini kita panggil daraja lah. Daraja ataupun kalau fi'il ni daraja, kalau lafa ni lafa lah. Lipat kan, lafa kan, gulung. Cuba tengok kan. Fi akfani darjul mayit. So kalau kita buat bentuk yang asal dia, darju al-mayyiti fi akfanihi. Hi ni bukan refer kepada mayat. Dan mayat ni ialah mudhafu ilaih. Darju tu masdar. Macam qiyam juga, masdar. So mana kalau Arab guna gini, dia boleh lah tu. Dia consider lah sama je darjul mayit dengan mayit tu sendiri. Satu lagi, wa qaulihi, satu lagi dalil dia, kata penyair kan. Penyair kau siapa? Qailuhu ghairu ma'ruf. Tak tahu siapa kata ni. Tapi dia temurun-temurun daripada zaman dahulu lagi kan. Zaman Tok Syekh kita duk nakal. Sepertinya kalam orang dulu dah tu. Bi mas'atihi hulku fata au najatuhu. Bi makna dengan lah, dengan sebab. Sebab sababiah. Dengan sebab usaha-usahanya. Dengan sebab usaha-usaha. Mas'atun. Usaha-usaha. Jamak dia masa'in. So dengan usaha-usahanya maka binasalah hulkul fata. Binasa matilah seorang individu, kata pemuda. Sebab biasanya pemuda lah yang usaha dia banyaknya kan. Dan juga kejayaannya. Artinya kehancuran seseorang itu dan juga kejayaan seseorang itu adalah dengan sebab usaha dia. Dengan sebab usaha dia juga dia boleh jadi celaka. Dengan sebab usaha juga dia boleh jadi berjaya. Jadi ayat sepatutnya hulku al-fata au najatuhu, binasanya seseorang itu dan berjaya seseorang itu adalah disebabkan oleh bi mas'atihi. Bukan hu ni kembali kepada orang tu. Sedangkan orang tu ialah mudhafu ilaih. Yang ni mudhaf ni, yang ni lah asalnya mubtada. Yang ni mudhafu ilaih aja kan. So bagi yang Arab tak ada kisah ni. Kalau gini dia macam sekali aja. Syai'un wahid. Boleh. Jadi i'rab sebagai ibtida diizinkan, i'rab sebagai fa'il tidak diizinkan. Wa idza kana al-ismu fi niyyati at-taqdim kana ma huwa min tamami kadzalika. Nombor 5 Hadza raddun 'ala al-kufiyyina fi 'adami ijazati fi dari qiyamu Zaid. Oh, min tamamihi lah maksudnya. Macam qiyam ni kan? Qiyam mudhaf. So mudhaf ni dia tak akan sempurna makna dia tanpa mudhafu ilaih kan? Dia mudhafu ilaih. Jadi dia kata wa idza kana al-ism fi niyyati at-taqdim. Isimnya tadi binaan kita tu asalnya niat dia duduk depan lah. So maknanya tadi qiyamu Zaidin kan? Fi darihi.
So, binaan yang digunakan dulu fi darihi qiyamu Zaidin. Qiyamu Zaidin. So, ni contoh yang dia berikan. Kemudian asal dia begini. So, dia kata kalaulah isim tu fi niyati takdim. Qiyam ni asalnya duduk belakang pun, tapi kita niat dia asalnya rutbah dia tu, status dia asalnya ialah niat tu, niat artinya status asal dia ialah qiyam, duduk depan. Kana ma huwa min tamamihi kadalik. Jadi yang menyempurnakan dia itu Zaid mudhaf ilaih pun sama jugalah dia punya peranan untuk sama juga. Kana ma huwa min tamami kadalika. Serupa jugalah. Maknanya kita boleh letak dia ni sebagai ibtida. Okey, lagi wal arjah. Okey, satu masalah lain lagi. Sekarang ni masalah bukan jar majrur dengan zaraf. So perbincangan kitanya sebelum ni ialah tentang jar plus majrur dan juga zaraf. Yang kita panggil ni sebagai syibhu jumlah. Selepas dia ada isim zahir kan? So yang ada kena-mengena dengan ni juga, mana sejenis macam ni juga. Mana boleh merofakkan isim zahir. Ialah isim tafdil. Isim tafdil. Asalnya isim tafdil ni dia tak boleh merofakkan isim zahir. Sebelum ni kita belajar isim mustaq kan, isim mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Yang ni dia boleh berperanan sebagai fi'il. Maknanya dia boleh ada fa'il lah. Dalam keadaan tertentu dia boleh ada fa'il. Tapi isim tafdil tak boleh dia. Isim tak boleh merafakkan isim zahir. Sedangkan dia termasuk isim mustaq kan? Isim tafdil. Tapi ada kes di mana dia boleh merafakkan isim zahir. So dia kata wal arjah. Yang rajah di sini ialah kalau ayat macam ni. Tapi kena tengok jenis-jenis ayat lah. Bukan semua ayat isim tafdil boleh merafakkan isim zahir. Asalnya tidak boleh merafakkan isim zahir. Tapi ada keadaan-keadaan yang tertentu. Kalau ayat macam ni, hal afdalu minka Zaidun. Adanya istifham sini. Wal arjuh ta'ayyunul ibtidaiyah. Yang rajahnya ialah kita tentukan ayat yang seperti ini, kita i'rab Zaid ni sebagai mubtada. So bila anggap sebagai mubtada, tak adalah peranan afdal ni kan. Sebab sekarang ni kalau bentuk macam ni, kita ada sebab ini isim mustaq kan. So bila isim mustaq dia boleh berperanan sebagai fi'il. So ada kemungkinan dia perlukan fa'il. Ni Zaid ni. Jadi fa'il dia. Ataupun takdi. Kalau tak boleh dia jadi mubtada. Jadi dia kata bentuk macam ni tak boleh kita i'rab dia sebagai fa'il. Kita kena i'rab dia sebagai mubtada. Maknanya kembali kepada asal lah. Maknanya isim tafdil tidak boleh merafakkan isim zahir. Hal afdalu minka Zaidun. Untuk orang tak mengaji tak ada masalah. Dia terjemuh aja. Adakah Zaid lebih afdal daripada kamu? Dah, khalas. Habis. So untuk orang mengaji ni, dia ada upah lah sikit kat dia. So berfikir sikit lah. So Zaid ni, kamu baca Zaidun ni, mu baca dengan rafa' kan? Why? Kenapa? Dia mubtada ke? Dia fa'il ke? Dia khabar ke? Dia naib fa'il ke? Mana satu? So dia kata kalau ayat macam ni, kamu bubuh dia sebagai mubtada. So
So hal afdalu minka Zaidun sama je macam hal Zaidun afdalu minka. Adakah Zaid lebih afdal daripada kamu? Ini mudah kan? Lianna isim tafdili la yarfa'u al-fa'ilah az-zahir. Kerana hukum asal kita isim tafdil ni dia tidak boleh merafa'kan isim zahir. Di sisi kebanyakan ulama indal aksar ala hadzal haddi, berdasarkan kepada keadaan ini. Maknanya contoh yang macam ni. Kalau contoh yang macam lain ada lagi bentuk yang jenis yang diizinkan. Kalau bentuk macam ni tak boleh. Tapi kalau bentuk yang spesifik, ada satu jenis lagi yang masyhur dalam kalam nahwu, yang ni saja dibolehkan isim tafdil merafa'kan isim zahir. Sebab tu dia kata sini watajuzu, boleh. Dia sebagai fa'il, al-fa'iliyah. Fi lughatin qalilatin, dalam lughah yang sedikit sahaja. Tak sebut kan? Lughah yang sedikit sahaja tu bentuk macam mana? Yang ni kan, siapa ngaji kitab nahwu, dia akan jumpa ayat macam ni. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Ayat keramat ni kan? Sejekar gitu. Ayat. Aku tidak melihat ma ra'aitu seorang lelaki yang handsome pada matanya. Mata yang dimaksudkan itu ialah kuhlu, celok mata dia. Kuh. So kuh ni asalnya bekas celok mata tu. Minhu berbanding dengannya fi aini Zaid, yang ada pada mata Zaid. Dia nak katanya mata Zaid ni lebih lawa. Lebih lawa daripada orang lain kalau dia bubuh celak mata. Kalau dia bubuh celak mata. Saya tengok ayat dia belik-belik itu kan. So dia kata ahsana sini kan, ni isim tafdil kan. Aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih handsome, lebih indah, lebih cantik. Lebih cantik tu pada mata. Mata pula bukan mata, celak mata. Ketika pakai celak mata tu. Lepas tu banding pula dengan orang yang pakai celak mata juga. Jadi benda yang kita nak bandingkan itu ialah kuhul. Kuhul. Kuhul ni dipanggil al-mufaddal. Mufaddal. Yang kita nak bandingkan. So ada dua mufaddal sini, al-kuhul. Jadi bukan lagi lelaki tu bukan lagi mata, dah kuhul. Kuhul ni isim sahih kan? So yang indahnya sani bukan mata kan? Indah sani, ahsan sani ialah kuhul. So kuhul isim sahih. Sekarang ini dirafa'kan oleh ahsan. Sebab tak mungkin nak jadi mubtada. Tak mungkin jadi mubtada. Kalau mubtada ni jadi problem pula. Maknanya sebab ada min di sini. Kemudian mubtada ada di tengah-tengah, duduk tengah-tengah sini. Kalau kita i'rab dia sebagai mubtada, nanti dia duduk tengah-tengah mengganggu antara ahsan dengan min. Tak boleh dalam kalam Arab macam tu. So kita ada satu poin saja, iaitu mengi'rabkan dia sebagai fa'il kepada ahsan. Sedangkan kita kata tadi tak boleh kan? Untuk kes yang macam ni aja boleh. Dua i'tibar yang dimasukkan di sini ialah kuhul tu pada orang tu dan kepada Zaid. Dua i'tibar. Isim zahir tu dua i'tibar. Bentuk macam ni, kalau ayat bentuk macam ni kalau kamu buatlah bentuk macam-macam mana pun, tapi jenis macam ni, kalau kamu letak isim zahir macam ni sini, dan isim zahir tu dia refer kepada dua orang yang nak kamu bandingkan. Masa tu kamu boleh i'rab isim zahir itu ialah fa'il kepada ahsan, kepada isim tafdil. Dalam hadis pun ada ni, nak baca macam mana.
Bentuk yang macam ni. Ini dia masukkan qalilah, sedikit sahaja. Special lah, special case. So kalau kita tengok dalam kitab nahwu, dia panggil mas'alatu al-kuhli. Al-kuhlu. Seterusnya dia kata, kalau ayat macam ni, ini pun masih lagi isim tafdil. Isim tafdil antara i'rab yang muskil. Dia kata, wa minal muskil ialah qauluhu, kata-kata penyair. Muskil nak i'rab tu. So penyair kata fa khairun, asalnya nahnu, kami ni lebih baik. Nahnu, asalnya nahnu, kami khairun, lebih baik di sisi manusia, indan nasi, berbanding dengan kamu. Kami ni lebih hebat daripada kamu. Bila tu? Bila orang panggil minta tolong, kamilah orang yang pertama sekali yang akan tolong. Ini sifat dia kata terpuji bagi kaum seperti kami ni. So bila dia kata kami ni lebih baik daripada kamu, iza ad-da'i, bila orang yang memanggil, al-musawwibu, yang melaung-laungkan minta tolong. Al-musawwibu bermakna alladhi yuqarriru nida. So orang yang bertalu-talu lah, dia panggil tu bertalu-talu. Seorang pemanggil yang minta tolong ni, panggil tu bertalu-talu. Al-musawwibu. Dia kata qala. Dia panggil tak? Wahai si fulan, marilah, wahai si fulan, wahai si. Yalah, 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 yalah. Saya pun tengok orang Arab kita pergi muka, yalah, 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 yalah. Yang ni kau kita pergi negara kan? Yalah, 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 yalah. So saya tengok, yalah, yalah, ni kau masuk. Hey, si fulan, tolong, tolong aku mana? Tolonglah, jangan buat kacau ni. Tolong beli kau barang. Yalah, 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 yalah. Ini kena tanya budak-budak mengaji tanah Arab. Ini kan yang dimaksudkan yalah, yalah, yalah. Kau ada makna lain, yalah, yalah yang tu Arab duk belaung tu. Panggil kita kan, yalah, 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 yalah. So yalah ni ringkas kepada ya fulan. Ya fulan. So hazah tinggal ni fulan kan, fulan. So buang fa, buang nun, tinggal yalah je. So dia kata nahnu ni dia mari duduk antara khairun ni kan isim tafdil. So isim tafdil khairun, kemudian adanya minkum sini, kemudian dicelahkan oleh mubtada sini. Sedangkan tadi kita buat rule, isim tafdil dia tidak boleh dicelahi oleh ajnabi. Maknanya kalimah yang bukan makmul dia. Maknanya kalau dia ni bertindak kepada sesuatu kan, macam maf'ulun bih dia ke, ataupun tamyiz dia ke, so bolehlah tamyiz dia tu hak dia kan. So nak duduk depan dia ke, nak menyeneh kat dia ke, sebelah dia ke, tu boleh. Tapi kalau mubtada ni benda yang asing, tak boleh ganggu dia. Tak boleh duduk celah-celah tu. Macam nahnu ni kan, asalnya sini kan, nahnu khairun. Kemudian kita pergi potong dia sini. So dia kata li'anna, muskilnya li'anna qawlahu nahnu ni in quddira fa'ilan. Kalau kita takdirkan dia sebagai fa'il. Sebab kalau kita consider khair ni sebagai isim tafdil, dan isim tafdil ni adalah sifat. So bila sifat kan dia boleh beramal seperti fi'il. So kita anggap dia sebagai fa'il lah. Sini akan jadi fa'il. Maka lazima i'malul wasfi ghaira mu'tamadin. So akan jadi problemnya ialah khair ni sifat. Kan? Maka akan berlaku kita mengamalkan sifat. Khair ni kita amalkan dia sebagai fi'il. Dan jenis dia ghaira mu'tamadin. Sifat yang tidak ada penyangga, penyokong. Sebelum ni kita dah sebut, untuk beramal, sifat, untuk beramal sebagai fi'il, dia kena ada penyokong kan? Antara penyokong dia ialah sebagai nafi kan? Ma, ataupun istifham, hal. Barulah ada kata sifat sini. Jadi kata sifat ni boleh beramal sebagai fi'il. Okay. Sebelum khair ni hanya ada fa dan huruf ataf. Tak ada a ke, tak ada ma ke, tak ada hal ke. So tak boleh.
So kalau kita amalkan, dia kata ini sebagai fa'il kepada khair, maka nescaya kita akan mengatakan kita mengamalkan sifat tanpa adanya tempat sokongan dia. Dia kena ada penyokong lah, sebab dia lemah. Sifat ni lemah. So untuk jadikan fi'il, dia kena ada tempat sokong supaya wajah dia tu nampak seperti fi'il. Walam yasbut, dan tak sabit pun dia kata. Tak ada dalam kalam Arab itu sifat tu beramal sebagai fi'il tapi tidak adanya mu'tamad. Tidak ada tempat dia bersangga. Okey, satu lagi dia kata wa amalu af'alu fi zahir. Mengamalkan isim tafdil pada isim zahir fi ghairi mas'alati kull, selain daripada masalah kull, bentuk yang jenis kull tadi dianggap sebagai dhaif. Wa huwa dhaifun, lemah. Maksudnya kalau kita nak kata ini, kita anggap dia sebagai ini fi'il, ini fa'il. Macam ahsan tadi kan. So ahsan tadi itu dia boleh makna hasanun. Hasanun kan. Kalau boleh tukar kepada hasuna sebagai fi'il. Wa in qudira mubtada'an. Okey, untuk fa'il tak boleh langsung bentuk macam tu. Kalau kita takdirkan dia jadi mubtada', lazimal faslu bihi. So lazim akan berlaku pemisahan di situ. Dipisahkan oleh ajnabi. Maknanya isim tafdhil dipisahkan oleh anasir yang bukan kena mengena dengan dia. Wa huwa ajnabiyun. Fasal di situ ialah fasal yang ajnabi. Between baina af'alut tafdhil tadi, isim tafdhil tadi dengan min. Tak boleh tak boleh dipisahkan. Okay, akhir sekali. Wa kharrajahu Abu Ali. Abu Ali Farsi dia mentakhrijkan, makna dia selesaikan masalah ni. Wa tabi'ahu Ibnu Kharuf. Begitu juga ahli nahwu yang lain nama dia Ibnu Kharuf. Dia ikut Abu Ali Farisi. So dia takhrij ni dia mengatakan ada annal wasfa tu, sifat ini khairun tu. Ni khairun ni, wasfa ni khairun kan. Isim tafdhil ni kita panggil sifat kan. So sifat tu annal wasfa khabarun. Khabar kepada nahnu. Mahzufatan. Nahnu yang dihazafkan. Maksud dia, yang ni nahnu ni, ini bukan mubtada. Ada nahnu lain lagi ni. Nahnu. So nahnu ni lah yang mubtada'nya, yang ni taukid dia saja, yang ni penguat dia. Kenapa dia buat gitu tak tahu. Wa qaddara nahnu al-mazkurah. So nahnu yang disebut dalam teks tu, peranan dia hanyalah sebagai taukid, penguat sahaja. Lidhamiri fi af'al. Kepada dhamir yang ada pada khairun ni. Ada tak bawah tu? Jadi takdir dia fa khairun nahnu indan nasi minkum. Kami adalah lebih baik. Kami ni di sisi manusia berbanding dengan kamu. So nahnu yang pertama, nahnu al-awwal taukidun lidhamir mustatir fi khair. Wa nahnu as-sani al-muqaddar huwa mubtada. Oh bukan yang ni. Yang ni taukid. Yang ni, yang sani ni adalah mubtada. Sebab yang ni asalnya duduk depan kan. So taukid ni dia mesti datang terus. Sebab tu dia kata mesti kena duduk dekat ni. Ini dekat. Jadi yang ni duduk depan. Yang ni sebenarnya duduk depan. Yang ni duduk belakang kan. Yang ni sebenarnya duduk depan. Status dia yang asal. Wa qad zakara anna Abu Ali salana hadzal bait. Abu Ali tu tanya Ibnu Khayyat Al-Ma'mari. So dua orang tu guru dia tanya kan. So dua-dua tu jawab. Tu pun setelah beberapa ketika dia kata barulah jawab. So jawab pun dengan cara tu lah. Ini disebut oleh ulama Al-Baghdadi nama dia. Gelaran Al-Baghdadi yang syarah kepada abiyat syair-syair yang dalam Munil Labid ni.
Yang ni nanti saya tengoklah apa benda ni. Maksudnya kenapa dia kemukakan jawapan dia. Kita nak tahu siapa dia takdirkan macam tu. Reason dia. Wallahu a'lam bissawab.